Assalamualaikum geng. Hari ni aku dekat mana ya? Aku ada dekat kawasan Rahsia. Kalau korang tengok kat sini ada 3 biji motor. Semuanya Honda. Honda CB500, Honda CB650R dan CB650R. Okey, satu ni kalau korang tengok barai sikit lah. Dia ada cerita dia. Nanti kita biar abang ni cerita lah. So sebelum ni kalau Honda community CBR650, aku rasa korang kenal lah siapa ni. Okey. Cikgu, orang panggil cikgu. Okey, nama saya Syarul Azmin. Dalam komuniti Honda 500 dengan 650, kebanyakan kenal saya sama ada Syarul ataupun cikgu lah. Dapat gelaran cikgu tu daripada kawan-kawan juga, sebab bila diorang tanya soalan nak share about technical, saya insyaAllah lah boleh bantu dan explain, especially pasal motor, kenapa pakai ni, pakai tu. So diorang dapat benefit apa daripada knowledge yang kita boleh sharing lah. Ilmu untuk dikongsikan kan. Okay. Kebetulan bila saya beli motor ni pada 2019 kalau tak silap saya dapat awal, orang lain queue. Saya dapat awal sebulan sebelum orang lain kena tunggu 3 bulan. Sebab color ni favourite, warna merah, Grand Prix Red. So saya pilih matte black. So matte black tak ada queue, so cepat sikit dapat. Saya beli kat B-Wing Setapak. Tapi most of the time saya lebih banyak menghabiskan masa berkumpul dengan geng 650R ni dekat B-Wing PJ, sebab kawasan tu senang nak parking dan sebagainya lah. So selepas beberapa bulan kami decide nak jadi official. Kita orang buka club 650R Club dan ada beberapa ahli yang sudi jadi kita punya interim. So kita orang registered dan diorang lantik saya sebagai presiden Club 650R Malaysia. So antara ahli-ahli dia, Ikram kita orang bagi gelaran Ustaz, Hafiz kita orang bagi Haji, ada siapa lagi. Tapi banyak nama gelaran lah, kecil lah, pelik-pelik kan. Tu lagi senang nak ingat. Minat pada motor ni lebih pada jiwa lah, passion. Saya start main motor sebenarnya dia lepas pada graduate. Lepas graduate saya start dapat pakai motor bapak C70 lampu petak tu. Satu brake je terangkat, bukan menjunam lah. Tu yang paling legend sekali lah. Tu yang experience paling rare, orang sekarang tak boleh rasa. So lepas daripada tu dapat peluang beli motor Suzuki Katana masa tu daripada abang saudara kebetulan. So dia nak jual, dia jadi rider. Dia nak jual motor dia, kita pun saudara mara boleh cincai-cincai lah, boleh beli. Pada tu kita dah start minat main motorsport. Bila kita grow up, kebetulan adik-adik pun minat motorsport. Saya involve dengan track, saya involve dengan rally. Dan sekarang sendiri running sebagai track day riders. InsyaAllah 2022 saya mungkin masuk dalam MSS Super Street kalau ada rezeki. Untuk masuk League Lumba kalau ada rezeki lah. Terutama pandemik ni kita tak boleh cakap. So just nak cerita sikit pasal motor. Kat ujung sana CBR 500R version 1. Dia punya capacity 467 kalau tak silap saya. Okay, ni CBR 650R under construction. Rider kita ada bad experience dekat track, so dia nak rebuild balik. So ni condition dia sekarang, kita tengah tunggu spare part. Dan ni motor yang saya pakai dekat daily use dan track day. So kalau tengok kat depan ni, sekarang elok je ada dia punya tail, sebab kita nak road legal. Okay, foot pack pun nampak road legal. Pergi ke depan, handle saya dah upgrade menjadi racing handle. Master pump saya dah upgrade to radial. Stock standard sebenarnya dia pakai axle, sebab saya nak braking power kat sini, so saya upgrade. Foot pack ni ada customization sikit. Saya gunakan plate untuk rise up saya punya footing, supaya bila dekat track untuk footwork saya lebih selesa. Untuk cornering dia tak terkena pada saya punya boot. Ni pun custom juga. Dia panggil belly extension. So fairing tu akan nampak panjang. By default Honda hanya sampai sini, sebab sebenarnya asal ni exhaust standard duduk kat bawah. Okay, yang paling rare dekat motor saya, yang paling saya suka,
Actually ni hasil tangan Hajino Power Bomb. Full titanium custom 421 sampai ke AC muffler ni. So kalau tengok bawah ni dia punya spiral, Hajino dia buat customization dia sikit-sikit, dia potong besi dan weld balik masuk ke power bomb. So dekat situ dia punya pipe bertembung lah. Internal yang saya upgrade kat sini tak banyak sebenarnya. Saya cuma tukar dia punya air filter saja. But supported by this exhaust system. Bila saya buat dyno last time, agak terkejut. By default dia lebih kurang 89 horsepower, upgraded to, tak silap saya, 97 horsepower. Dua benda je saya buat, air filter dengan exhaust. Tak ada apa buat lain. So motor ni is upgrade version daripada CBR 650F. Sebelum ni dia tak ada, model lama dia tak ada slipper clutch. So now dia ada slipper clutch. Dia ada ABS depan belakang. Motor ni built-in traction control, boleh on off, kecuali ABS tak boleh on off. So actually ABS tu assist a lot bila kita dalam hujan ataupun kita emergency brake. Dia tak terus lock kita punya disc. Salah satu kelebihan dia lah. Okay, kenapa saya suka bentuk standard? Ini memang biasanya kalau kita tengok orang akan skip, buang echo dan sebagainya untuk nampak lebih sporty dan sebagainya. Saya lebih suka macam ni sebab Malaysia ni kita terikat dengan undang-undang yang boleh menyebabkan kita keluar lagi modal banyak lah. So bila macam ni, kebarangkalian saya kena tahan dalam roadblock ataupun untuk dicari kesalahan yang besar, kita tengok nampak standard, biasanya saya Alhamdulillah lepas. Cuma exhaust ni agak seram lah bila jumpa kawan-kawan J tu. Bukan kawan J yang perempuan tu, J yang baju biru tu. J baju biru tu, dia memang seronok sikit lah kalau nak tengok kita ni. Exhaust bising ni, masa operasi exhaust bising tu saya tak keluar. Pergi kerja balik kerja je. Tapi bertemu juga dengan orang, Alhamdulillah, sebab kan nampakkan stop, dia tak tahan saya. Cerita pasal side mirror sebenarnya ikut regulation memang kena ada kan. So saya lebih suka ada daripada saya kena tahan. Sebab saya pernah experience dengan 500cc saya tu. Sebabkan side mirror ni saya kena saman RM300 dan tak boleh renew road tax. So penyesalan bila nak renew road tax tu kena ada 300 extra pula. Walaupun functionality dia sebenarnya tak berapa, kata orang 100%, tapi at least kita be safe, ada benda ni kita boleh ni. But double confirm kita toleh juga ke belakang. Itu is the best practice pada saya. So, okay, kenapa saya upgrade radial master pump ni? So, bila on track biasanya, axle brake pump, contoh yang macam standard tu, dia less braking power. So, the less braking power kalau tengok, sebab kedudukan hydraulic pressure dia nak pump tu ke piston caliper kita tu, dia menyerong. Jadi bila pakai yang ni, dia direct terus masuk ke hose, terus pergi ke kita punya caliper. Saya belum upgrade lagi to braided, tapi 500cc saya tu dah fully upgraded to braided punya steel brake punya hose. So braking power dia okey. Cuma yalah 500cc dia tak torquey macam 4 cylinder, sebab itu 2 cylinder, ni 4 cylinder. So braking power tu yang ni lagi penting. So tayar, dari segi penggunaan tayar saya lebih suka pakai Rosso Corsa 2. Rosso Corsa 1 sebab dia design untuk on the road use juga dengan track use, sebab dia punya, kalau kita nampak kat sini ada dua bezel belang ni. So ni sini soft compound carbon black, ni full rubber lah sebenarnya. Jadi dia hard mid kat tengah, soft kat tepi. So corner dia dapat extra grip. Lain tak ada. Cuma ada benda rahsia sebenarnya, ada toyol yang saya ada dalam ni, tapi saya tak boleh nak cerita lah. Jadi nanti kan kawan-kawan kata patutlah laju macam penyamun dekat dalam track kan. Untuk user, advantage CBR 650R ni sebab dia manufacture in Thailand, compared to macam 600RR ataupun 1 liter bike CBR 1000RR SP dan seterusnya tu, semuanya manufacture kat Jepun. So in term of dia punya cost tu, physically dia ada mahal lah kalau yang 1 liter bike ke atas tu.
Ni sebab dia manufacture kat Thailand, so cost dia mungkin lebih murah, jadi kita beli lebih kurang tadi kalau tak silap 49k. So affordable price. So saya cuma letak deposit 20% sebab saya tak nak komitmen monthly tu terlampau tinggi. So okey lah, saya ambil loan 5 tahun, sekarang dah tahun ketiga, lagi 2 tahun dah nak habis, alhamdulillah. Sama juga yang tu, manufacture dekat Thailand 500. So cost dia kalau orang kata mahal tu sebenarnya tak. Okey, contoh fairing. Saya ada bad experience, saya pernah down dekat track. Saya tukar fairing sendiri. Kalau 1000cc kalau tak silap saya dalam 1500 lebih. Apa fairing dia sahaja. So kalau saya cakap ni agak terkejut. Harga market untuk 650R apa fairing dia ni baru 300 lebih je. So dia punya beza tu banyak. Okey. Lepas tu dari segi cost maintenance. Kalau kita ni most of the time daily rider kan, dia lebih kalau kita pakai minyak dalam 3 botol tu dengan oil filter baru dalam 270 lah at least. Kalau nak lagi murah pun ada dalam 180 untuk 3 botol dengan 1 filter. Fuel consumption, saya pernah pakai motor ni cecah 300 km, total dekat 14 liter. So pada saya memang fuel consumption dia very economical. Sangat fun bawa dia. Walaupun saya dah tukar handle clip on racing, still fun to ride. Bila kita corner pun dia very agile, ikut macam kita nak buat macam mana. Compare my experience bawa setengah-setengah motor tu, kita kena push dia ke bawah. So that's the thing. Lagi satu, aksesori dia agak murah sebab banyak kan daripada Thailand. Cuma saya pakai aksesori macam seat cowl ni original masa saya beli. Masa tu baru keluar motor, dalam sebulan saya terus beli, dia lebih kurang 600. Motor ni tak ada built-in quick shifter. Tapi kalau tengok kat sini, Honda dia jual separate quick shifter. So plug and play, apa shift sahaja. So dia ada wire ni direct, ada soket dalam ni, kita plug and play je. So kita terus pasang, so dia terus jadi quick shifter. So dia ada satu kelebihan. Masa saya beli dulu mungkin mahal lah, sekarang tak silap saya dalam, kalau online pun dalam 700, dulu saya beli 1000 lebih. Murah macam tu. Okey. Maintenance tu? Maintenance macam saya cakap tadi, minyak hitam. Minyak hitam dia 3 botol dengan oil filter baru 200 lebih. Saya pakai arms oil, saya yang lepas je warranty. Satu perangai saya suka pergi ke Chan Biker sebab dia tahu apa yang saya nak pakai, application apa saya nak pakai. Saya nak enjoy dekat track, saya nak use daily, so dia boleh dia tahu apa yang saya nak pakai, dia akan recommend yang sepatutnya. Chan Bikers. Chan Bikers kat Shah Alam, saya section 15 kalau tak silap saya. Kalau nak cari dia jumpa Wah tu dia okey sebab kadang-kadang dia tak, satu kedai yang saya suka pasal dia tak galakkan membazir. Kalau benda tu dia kata boleh pakai dan tak perlu membazir, dia tak akan tukarkan. Walaupun setengah kedai dia kata tukar bro, dia tak, dia lain. Lain maintenance. Saya baru tukar sprocket depan belakang dengan rantai. Saya pakai RK chain. RK chain ni depan belakang dengan sprocket dekat Chan Bikers, tapi sprocket belakang ni saya tak pakai RK. Saya pakai racing type punya ni. Gigi dia rahsia. Inilah sebenarnya toyol dia. So masa saya tukar tu baru 550. Tapi saya tukar mileage saya dekat 30,000. Salah satu, kalau dengar tu macam tak logik. Pada saya sebenarnya cara kita bawa motor. Kalau kita ni, kalau kereta orang kata heavy foot, kejap-kejap nak teran lah. Motor pun sama. Kalau kita kerap buka throttle macam nak ke laut tu kan. So banyak part akan wear and tear dengan segera lah. So kita kena tahu condition macam mana kita nak laju dan sebagainya. Untuk servis, berapa dia punya gap? Untuk warranty during warranty biasanya kalau ikut dia punya buku manual tu, dia jauh daripada first, second, third dengan fourth tu. Sebenarnya first 1000, lepas tu 5,000, lepas tu dia suruh buat dalam 10,000. Tapi pada saya walaupun pakai fully synthetic racing oil ke 1040 saya pakai,
Saya prefer buat 5,000, 5,000, 5,000. Sama juga dengan Honda 500 saya tu. Mileage dah 130,000. Saya buat saya punya VC masa 100,000. Sebab tak bunyi pun saya tetap kena buat. Sebab saya rasa pelik. Kenapa dia ni? Bila saya tanya dengan beberapa orang yang experience, dia kata mungkin penjagaan minyak hitam tu. Penjagaan minyak hitam dengan cara kita bawa. Major service 100,000. Major CV yang saya buat kat 500cc tu major. VC, valve clearing tu kat 100,000. Itu Honda punya advantage. Sebab dia tak ada knocking sampai 100,000. Tapi saya tukarkan juga. Ikut buku manual? Ikut buku manual 60,000 ke 80,000. So saya dapat extra 40,000. Advantage lah. Tapi first thing first yang daripada guru-guru saya ajar, kita kena kenal diri kita dan kenderaan kita. Sebab tak semestinya kita boleh bawa laju, kita skillful. Laju is very subjective. Sebab tu bila orang tanya saya apa top speed motor ni, saya akan jawab 110. Bukan sombong, sebab bila kita claim kita boleh bawa 220, ada orang kata dia boleh bawa 240, ada orang boleh bawa 260 dan sebagainya. So dia bergantung pada rider. So far dekat dalam track before turn 1 dekat Sepang, kat depan grandstand tu saya pernah dapat motor ni 240, braking dekat 180 meter before turn 1. Walaupun menggagau sikit lah kan. Itu experience. Illegally pernah try dekat jalan raya, saya pernah dapat 270. Mungkin sebab berat saya kot, berat saya baru 64, so dia give some advantage kat sini. Tapi to my surprise, ada juga one of the club members, badan dia sangat besar, 15 XL. Dia boleh bawa motor dia dekat 240. So maknanya motor ni capable to carry heavy person dengan torque yang dia punya design. So, itu kelebihan dia. Actually bike banyak choice. Yamaha ada, Honda ada, Suzuki ada. Bila kita main motor ni sebenarnya is passion. Tak kira kita main cup ke, rempit ke dan sebagainya, sebenarnya passion. Everybody love speed. Speed kills sebenarnya. Tapi bila kita tahu kita punya own limit, so kita boleh beli apa jenis kenderaan dan kita willing to dengar orang punya nasihat. The first investment sepatutnya bila you beli motor, especially middleweight macam ni ke, lightweight ataupun super sport, invest dekat safety gears dulu. Jaket, kasut, glove, helmet. Memang kadang-kadang kita tengok kawan-kawan pakai branded AGV, kita jangan ikut. Sebab kita tend to buy kopi ori, kopi one-to-one tu semua sebenarnya it's not safe. Even saya use daily ride, saya pakai helmet laser je, brand laser, but it's original. So far to my experience very light. Tak ada masalah. Spare part senang dapat kat Malaysia. Lagi satu nak beli barang kena make sure spare part senang. Not to say macam Arai tu tak ada spare part, tapi tepuk poket, tengoklah sendiri ada ke tak kan. Kita ikut kemampuan. So kalau nak main kat track, biasanya kita akan ikut friends yang ada experience, kita minta advice dengan dia. Macam saya mungkin ada experience macam motorsport. Selain daripada motosikal, saya pernah join dengan rally, dengan track masa saya muda. Sebenarnya dah tua ni. So get to know people, be extrovert, jangan malu bertanya kalau ada soalan. Tak ada soalan yang bodoh sebenarnya. Okey. Soalan semua sebenarnya bernas. Cuma kita je takut nak bertanya. Jangan malu nak bertanya. Kadang-kadang ilmu pengalaman orang tu boleh jadi kita punya guideline. Itu je. Okey bro. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.